Pastinya PKP 2.0 ini memberikan impak yang cukup besar buat industri pelancongan yang baru sahaja masuk fasa pemulihan. Jadi hari ini saya bersama antara golongan yang terkesan akibat pelaksanaan PKP 2.0 ini. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Salam, khabar baik. Alhamdulillah sihat. Mungkin kita boleh mulakan dulu dengan Puan Azwin kan. Boleh tak kongsikan latar belakang perniagaannya dan macam mana operasi perniagaan sebelum ini? Sebelum ni memang resort saya merupakan tapak perkhemahan di mana boleh dikatakan setiap minggu, setiap hari boleh dikatakan pelajar silih berganti yang datang. Begitu juga pengunjung-pengunjung dari pelbagai negeri di mana bila kata diberi peluang untuk kali kedua, kita dah boleh merentas negeri, boleh merentas daerah. Memang satu peluang yang dinanti-nantikan di mana kesan yang kami terima memang sangat baik. Dan bila munculnya PKP kali kedua ni memang serius, sangat-sangat terkesan 100%. Saya ini merupakan student degree, tapi saya juga merupakan seorang artis budaya di mana saya banyak join lah untuk mencari waktu tu sampingan punya pekerjaan seperti penari dan koreografer dan sebagainya. Dan saya dah berkecimpung dalam jadi artis budaya ni sejak 2014. Dan saya dah start join dengan CKKN dan sebagainya untuk terlibat dengan berbagai aktiviti lah. Betul, tak dinafikan pelbagai impak yang kita dapat apabila pelaksanaan PKP 2.0 ni kan. Mungkin apa yang kalian rasakan setelah PKP 2.0 ini dilaksanakan? Memang saya rasa memang sedih yang teramat, terkilan, tapi apakan daya kita terpaksa hadapi dan kita terpaksa tangani untuk sama-sama kita bantras. Kebanyakannya customer memang dia postpone kepada tarikh lain. Di mana semua pelanggan-pelanggan saya tukar tarikh, postpone tarikh ke tarikh yang lain. Ada yang di antaranya terpaksa membatalkan disebab salah seorang daripada family diorang terkena COVID. Soal untuk refund kita tak timbul di mana semua customer-customer saya masih nak menginap. Baru-baru ni saya menghadiri satu latihan iaitu RAI. Sepatutnya persembahan tu akan dilakukan di Melaka pada hari semalam Jumaat, Sabtu dan Ahad ini. Jadi tunda kali yang ketiga. Bagi kami seorang pelari ni baru nak bernafas sedikit untuk mencari pendapatan tu. Maksud tiba-tiba memang tidak dapat nak merentas negeri. Memang penari ni, artis budaya ni hanya bekerja dan hanya buat persembahan dalam program show-show yang melibatkan orang ramai. Memang agak kronik lah, memang agak kritikal bagi mereka. Kami sebagai pengusaha-pengusaha dalam sektor pelancongan ni berharap sangat-sangat ianya dapat berakhir secepat mungkin agar kami sama-sama boleh merasakan kemeriahan seperti dululah. Kita masih lagi boleh mencari jalan yang lain untuk meneruskan lagi dalam industri. Kita boleh buat online class tari dalam social media kan? Why not? Kita share ilmu kita dalam bidang tarian, kita buat talk dalam social media. Dan janganlah berasa sedih kan. Berlaku ni ada hikmah. So kita terus bangkit dan kita cuba cari jalan untuk survive. Baik, terima kasih banyak-banyak buat Puan Azwin dan juga Faris ya. Kita doakan yang terbaik buat kalian. Assalamualaikum. Ya, pastinya industri pelancongan agak dan sangat-sangat terkesan akibat pelaksanaan PKP 2.0 ini. PKP, PKPB, PKPP, anda yang mana satu? Ingat, patuhi SOP yang telah ditetapkan. Kita jaga kita. Kembali dalam Malaysia hari ini. Itu dia tadi anda dapat lihat sedikit perkongsian Wakil Industri Pelancongan Tempatan yang pastinya terkesan dengan pelaksanaan PKP yang memberi impak yang cukup besar dalam industri dan kita tahu bahawa pembatalan tempahan dan juga perkhidmatan menyebabkan kerugian yang banyak kepada pemain industri pelancongan. Dan untuk hari ini kita nak mengetahui mengenai impak industri pelancongan ketika PKP fasa kedua ini. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Dr. Fatir Badri Al-Haddad yang merupakan Presiden Persatuan Pengembaraan dan Agensi Pelancongan Selangor FAFTA yang sudah bersedia di talian sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar doktor? Alhamdulillah, kabarnya baik di sini. Okey, baik doktor. Soalan pertama saya, setelah beberapa hari PKP 2.0 ini dilaksanakan, bagaimana doktor melihat keadaan semasa industri pelancongan sekarang ni doktor?
Jawapan ringkasnya adalah sangat tenat, sangat teruk. Itu impact dia. Cuba kita kena bayangkan ya, kita dah mengalami PKP ini sejak 10 tahun yang lepas. PKP fasa 1 ni, kalau kita panggil dengan PKP 1.0, kita bermula pada 18 Mac yang lepas. Saya ada satu statistik saya ambil daripada pihak Tourism Malaysia. Perbezaan kedatangan pelancong semasa PKP fasa 1 yang mereka lakukan antara Januari hingga Julai Januari hingga September pada tahun 2019, ketibaan pelancong antarabangsa adalah seramai 20.1 juta, berbanding dengan pada tahun 2020 hanya 4.3 juta, iaitu berkurangan seramai 78.6%. Kita tengok pula daripada segi perbelanjaan, perbelanjaan pelancong pada tahun 2019 adalah sebanyak 66.1 bilion. Kita banding dengan tahun 2020 hanya 12.6 bilion, iaitu berkurangan sebanyak 80.9%. Jadi bayangkan bagaimana wang sebanyak itu berkurangan daripada pendapatan kerajaan, yang mana ekonomi kita juga terjejas akibat. Dan paling terkesan adalah agensi pelancongan. Yang mana agensi pelancongan ini sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting di dalam memastikan ketibaan pelancong. Yang mana kita telah melabur banyak. Contohnya pada tahun 2020 kita menjangkakan bahawa tahun 2020 adalah tahun maluk Malaysia, dan kebanyakan dari kami telah melabur banyak juga wang untuk memastikan Visit Malaysia 2020 itu berjaya. Tetapi malangnya benda ini tak berjaya dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Jadi impak dia pula setelah diisytiharkan PKP 2.0 dan bercampur pula dengan darurat, kami sangat terkesan kita tiada bantuan. Baik Doktor, kalau kita melihat banyak keluhan yang dizahirkan oleh pemain industri, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang terpaksa memberhentikan pekerja untuk menjimatkan kos dan sebagainya. Jadi mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit mengenai kesan PKP 2.0 ini terhadap industri pelancongan. Silakan Doktor. Okey, kesan dia memang sangat banyak. Kajian yang kami buat pada bulan Julai 2020, akhir Julai, iaitu PKP 1.0, seramai 51% syarikat agensi pelancongan telah beroperasi dari rumah, work from home. Maksudnya, bila work from home ni, kita dah tak ada pekerja. Kita telah buangkan pekerja kita semua dan kita dah tutup jabatan, kita telah rental tak ada, telefon semua dah tak ada. Kita hanya bergerak dengan telefon bimbit. Itu yang kita maksudkan dengan work from home. Jadi, seramai 51% yang telah menutup operasi. Cuma bayangkan kita akan berhadapan dengan PKP 2.0 ni yang kita tak pasti lagi berapa lama, yang mana kami menjangkakan paling awal adalah 4 minggu mungkin. Mungkin kita harap hanya 4 minggu saja. Harap-harapnya benda itu tak berlanjutan terlalu lama. Kerana jika ia berlanjutan, dia sangat industri ini akan musnah. Industri pelancongan akan musnah. Baik Doktor, ketika tempoh PKP ini semua dinasihatkan untuk work from home dan juga paling penting kita perlu menjaga SOP. Jadi Doktor melihat kepada situasi ini, agaknya bagaimana nasib ejen-ejen pelancongan ini kalaulah situasi ini berlanjutan? Itu yang saya cakap tadi, kita akan berhadapan dengan satu masalah yang besar. Maksudnya kata orang tu disaster lah. Bukan sahaja kepada agensi pelancongan, termasuk kepada ekonomi. Sebagai contoh macam kita hari ini, kita hanya bersidang melalui talian, atas talian. Yang mana kalau kita bersemuka mungkin saya ada di studio, kita akan memberi impak kepada mungkin macam kita yang berniaga nasi lemak, kita akan bersarapan dulu dan tol, minyak, petrol semua kita akan gerak daripada segi perkara-perkara tersebut semua tidak berlaku. Dan jika ekonomi kita meruntum, begitu jugalah nasib travel agency.
Okey, Doktor, perlukah ejen-ejen pelancongan ini ataupun pemain-pemain industri dalam sektor pelancongan ini mereka perlu menceburi bidang lain kerana kita tak tahu sampai bila PKP ini akan dilaksanakan dan bagaimana situasinya. Mereka juga perlu meneruskan kelangsungan hidup. Adakah dengan menceburi bidang yang lain itu adalah satu option yang terbaik buat mereka ketika ini? Ya, soalan sangat bagus. Sebenarnya kita pun dah bersama dengan memperkenalkan yang kita panggil bisnes baru kepada usahawan-usahawan agensi pelancongan ini, yang mana kita telah menggalakkan mereka menceburi perniagaan lain, yang mana kita dapati setengah daripada ahli kami dia mempunyai perniagaan yang bukan calang-calang. Yang mana kalau kita tengok, kalau kita bercerita berkaitan dengan Buy Muslim First contohnya, peniaga-peniaga ini semua memperkenalkan produk-produk baru. Sebagai contoh, ada yang membuat kurma, ada yang buka kilang pembersihan ayam, Jadi pelbagai perniagaan-perniagaan lain yang kita telah lakukan. Begitu juga yang kafe, ramailah yang kita memang menggalakkan ahli kita untuk menceburi bidang. Kita tak boleh tunggu dan apa yang pihak kerajaan boleh bantu, tapi kita kena move forward untuk membantu diri kita sendiri dan membantu ekonomi. Okey, baik Doktor. Satu cadangan dan juga satu pesanan yang cukup berguna buat mereka yang terkesan perlu libatkan diri dalam bidang yang lain supaya kita tidak terlalu terkesan dengan situasi yang melanda. Baik, terima kasih banyak-banyak Dr. Fatir Badri Al-Haddad kerana sudi bersama kami di Malaysia hari ini berkongsi dengan mengenai impak industri pelancongan ketika PKP fasa kedua. Terima kasih banyak-banyak Doktor. Terima kasih kembali. Okey, baik, itu dia tadi Presiden Persatuan Pengembaraan dan Agensi Pelancongan Selangor SAFTA. Baik, kalau kita lihat pastinya impak PKP ini memberi kesan yang cukup mendalam, cukup besar kepada seluruh masyarakat.